kan dengan al-aidu liman ta'atahu tazid, iaitu orang yang taat dia itu, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali bertambah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita boleh tolong tengok, cek balik dengan diri kita, adakah kita ini sebagai hamba yang dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ini hanyalah dijadikan untuk hamba kepada hamba bulan Ramadan. Kita tak mau kalau kita ni hanya menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita beribadat, kita khususkan bulan ibadat kita hanya pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lain kita tolak dan kita tidak mau melakukan ibadat yang sama semata kita buat pada bulan Ramadan. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan sebelah bulan dan juga satu bulan yang diberi keistimewaan, iaitu bulan Ramadan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari kita tengok salah satu daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia membuat satu perumpamaan antara petunjuk dan juga ilmu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturun kepada kita pada hari ini. Kemudian ada beberapa golongan yang dikiaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat perumpamaan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang seumpama tanah begini, ada golongan yang seumpama tanah begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cerita kepada kita melalui lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu persatu, mudah-mudahan kita dapat menjadikan dia sebagai iktibar dan pedoman dalam hidup kita, dan kita dapat cek, kita tengok sama ada aku ni duduk pada martabat yang mana yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perumpamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan juga banyak perumpamaan yang mana yang diturunkan melalui Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Quran melalui Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita perlu kepada kiasan, kadang-kadang kita perlu kepada berkata benar. Yang ni yang kita kena tengok. Kadang-kadang Al-Quran dia main dalam bentuk kiasan, perumpamaan. Hadis Nabi main dalam bentuk kiasan, perumpamaan. Kadang-kadang hadis Nabi dia main dalam kadang kena direct to the point. Yang ni kadang-kadang berlaku dalam diri kita juga. Perumpamaan yang kiasan ni kita selalu guna dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ini. Dengan sebab tu kalau kita tengok hadis ni yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, qala haddatsana Abi Musa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilmi kamathal ghaisil katsiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'anbatat kala'a wal 'ushbal katsira wa kanat minha أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قنعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء وصفصف المستوي من الأرض. Kita tengok maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah menceritakan kepada kami oleh Abu Musa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengutusku, dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Yang ini perumpamaan yang mana yang Nabi sebut bahwasanya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita dalam bentuk dia utuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sama seperti hujan yang lebat yang turun lalu mengenai tanah. Yang kalau kata hujan lebat, semalam sini hujan lebat tak? Semalam hujan lebat tak? Macam semalam tu. Kalau kata hujan lebat macam semalam tu, seumpama tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita. Mana kata hujan lebat
wahyu ataupun petunjuk dan juga ilmu daripada Allah Subhanahu taala yang diturunkan, yang disertakan dengan baginda Nabi Muhammad, diumpamakan seperti hujan yang lebat. Banyak lagi kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu taala dia buat cara kiasan. Dengan sebab tu kadang-kadang manusia ni kita tak boleh pergi direct to the point. Kadang-kadang kita perlu juga dengan bagi bahasa kiasan kepada mereka. Allah Subhanahu taala sebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu taala kata umpama, buat perumpamaan bahawasanya seseorang itu yang berjihad, bersedekah di jalan Allah Subhanahu taala, yunfiquna fi sabilillah, buat infak di jalan Allah Subhanahu taala seperti mana? Seperti biji-bijian apabila dia tumbuh saja, keluarkan daripada bijian-bijian itu dengan 700 bijian yang lain. Yang tu Allah Subhanahu taala sebut dalam ayat Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat perumpamaan yang Allah Subhanahu taala tunjuk dan ceritakan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasalis safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in. Ya Allah Subhanahu taala seumpama dia kata orang-orang yang bagi, keluarkan, infakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keluarkan harta dia itu hanyalah untuk ria'an nas, untuk dia ni nak riak, dalam keadaan yang keluarkan harta tu untuk dia nak tunjuk dekat orang, nak bagi rasa bangga diri dia. Allah Subhanahu wa taala umpamakan dengan golongan ini ialah seperti mana? Seperti batu. Ni kan kadang-kadang besarlah, ada juga lah, ada lagi lepas raya pun. Mana kata Allah Subhanahu taala samakan dengan batu, yang mana batu itu diselimuti oleh daripada debu-debu. Kemudian bagaimana ayat yang Allah Subhanahu taala turunkan hujan kena kepada batu itu, kemudian hilang debu-debu itu. Seumpama itu orang yang mana yang dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu taala, kemudian dia lahirkan sifat takabur dan sifat riak dalam diri dia, maka Allah Subhanahu taala samakan dengan batu tu. Banyak yang kalau kita baca ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu taala dia buat tashbih, perumpamaan antara satu-satu benda dengan perbuatan-perbuatan manusia ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab kadang-kadang kita ni boleh makan dengan kata terus. Ada setengah orang kalau kata direct to the point dia boleh makan, tapi kadang-kadang setengah-setengah orang kita kena cakap dengan dalam bentuk kiasan. Tak pernah jumpa kadang-kadang orang main jumpa kita yang ada kadang-kadang dia bukan ada apa pun, dia nak minta sikit lah. Kadang-kadang main duk puji, dia kata Anas aku tengok hari ni, dia kata muka hang ni cukup smart, dia kata pakai baju lawa dah kan, striker strike nampak ni side, seluar nampak side. Kadang-kadang main jumpa kan, dia kata ya Allah aku tengok muka hang hari ni aku tak boleh nak bagi tahu. Kalau kata kemarin lain, hari ni aku tengok cukup lain. Dia kata nampak macam baru turun daripada syurga, baru turun main jumpa dengan aku hari ni. Ada tak? Kemudian kat hujung tu dia kata kalau boleh ada mai pinjam boleh 200 hari ni. Ada. Kadang-kadang ada hak jenis tu dia bagi dalam bentuk kiasan dulu, padahal matlamat dia nak minta duit kat kita buat pinjaman. Ada juga hak jenis yang mana yang kadang-kadang pi tu direct to the point, dia kata anak hang ada 200 mai pinjam sat nanti aku bagi balik, aku bayar balik. Ada juga hak jenis tu. Tapi kalau ada hak jenis yang kena jenis kita kena angkat dulu, angkat lambung tinggi sikit, lepas tu baru lipat, jenis tu pun ada juga. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok, kita baca hadis, maka kita akan jumpa sahabat Nabi pun ada jenis macam tu. Ada dalam kisah, kalau ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, pada satu kisah Nabi apabila dia ni telah diboikot kan, macam kita duk buat lah ni kat barang Israel, telah diboikot oleh keluarga kaum musyrikin, iaitu Nabi dan semua ahli keluarga Bani Hashim telah diboikot. Pada masa tu Nabi payah untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Maka pada ketika itu ada satu kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia keluar daripada rumah dia. Sebelum ni dia kata sahabat-sahabat kata Nabi tak pernah keluar ke rumah
pada waktu tu, pada waktu tengah malam. Nabi tak pernah keluar pun waktu tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab pada malam tu Nabi lapar betul-betul. Nabi nak cari makanan, kat rumah dia tak ada makanan. Jadi Nabi keluar. Apabila Nabi keluar, sepatutnya waktu tu tak pernah lagi sahabat-sahabat kata tak pernah lagi nampak Nabi Muhammad SAW. Dia akan keluar pada waktu tu. Dengan sebab dia istighal ma Allah. Dia duduk bersendirian, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tu. Tapi hari tu dia keluar. Kemudian datang pula Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia jenis yang kita tahu, dia jenis lembut sikit. Hak yang kata tadilah kan. Nabi kata awak hang keluar awak mai jumpa aku. Jadi dia jenis malu sikit. Maka dia pun jawab, aku saja mai ni wahai Rasulullah, aku mai nak tengok muka kau dan juga aku datang nak bersalaman dengan kau wahai Rasulullah. Seperti biasa sebagai sahabat, maka aku rindu kepada hang wahai Rasulullah. Dia tak jawab hang aku lah kan. Mana kata dia cakap dalam bahasa Arab lah. Kemudian duduk selang sat, tengok-tengok ada pula seorang lagi sahabat baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Umar pun mai juga dekat Nabi Muhammad SAW. Dia jumpa jalan pada masa tu. Mai-mai Nabi kata, awak apa yang menjadikan hampa ni mai hari ni? Waktu ni sepatutnya aku tahu, waktu ni aku pun tak keluar dan hampa pun jangan keluar waktu ni. Jadi Sayyidina Umar ni jenis hak yang kata tadi. Dia direct to the point. Wahai Rasulullah, aku lapar. Mudah cerita. Dia kata, aku lapar, aku nak cari makanan, kalau boleh jom. Nabi pun kata, aku sendiri pun lapar lah ni kan. Bukan sekat hampa saja lapar, aku pun lapar. Sepatutnya aku tak pernah keluar pun hari ni, tapi hari ni aku keluar dengan sebab lapar. Dengan sebab itulah kalau kita tengok bahawasanya ada memang berlaku dan perumpamaan sebegini memang berlaku. Kadang-kadang kita nak minta sesuatu secara direct dan kadang-kadang kita kena guna dengan kiasan. Dan hadis Nabi Muhammad SAW ni pun guna secara kiasan. Yang cerita tu insya-Allah kita akan bawa kepada halaqah-halaqah yang akan datang. Dia ada penjujah dah. Panjang lagi cerita tu. Kalau kata duk baca cerita tu saja, habis hadis ni tak boleh, kitab Syama'il kita pun tak masuk. Baik, kita tengok. Kemudian di antara tanah itu Nabi sebut ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumput yang banyak. Yang ni satu jenis tanah. Apabila kata air turun, maka tanah ni dia dapat serap air, kemudian dia keluarkan tumbuh-tumbuhan dan rerumput. Yang kita dah tengok, yang kita tahu bahawasanya yang ni jenis tanah yang subur. Yang ni perumpamaan yang Nabi Muhammad SAW dia bagi kepada siapa-siapa yang mana Allah Subhanahu Taala datangkan Nabi Muhammad, maka dia ambil petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia ambil ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Tanah yang pertama ni, maka golongan macam ni yang Nabi nak. Macam hari ni saya mai datang sini bagi ilmu, insya-Allah ilmu yang berguna ni kemudian dapat pada sikit-sikit pada tuan-tuan, kemudian tuan-tuan cerita kepada orang lain. Maka seperti inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ni saya bagi, dekat lain saya pergi ambil. Saya pun bukan kata berhenti takat ni saja mengaji, tak cukup lagi, kena pergi tempat lain juga, kita pun kena ambil lagi apa yang banyak, kita mai curahkan kepada tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh gunakan ilmu yang Allah Subhanahu Taala turunkan kepada tuan-tuan ni, kemudian sebarkan kepada aqarib kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, ataupun kepada ahli-ahli keluarga kita. Yang tu tanah yang pertama yang Nabi sebut. Dan yang perumpamaan yang kedua Nabi sebut pula, dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air, iaitu menggenang sehingga dapat diminum oleh manusia dan memberi minum haiwan ternak dan juga untuk menyiram tanaman. Ada juga jenis tanah yang mana yang tanah ni keras, apabila timpa ayat hujan kepada dia, maka dia hanya menakungkan ayat hujan itu, tetapi ayat hujan itu tidak memberi manfaat kepada dia, tidak dapat menumbuhkan, dan hanya ayat hujan itu dapat digunakan daripada orang-orang sekeliling kita. Setengah orang apabila tanah tu jenis bergenangkan air, dia takung air, maka kita boleh gunakan air tu untuk buat minum, masakan dan sebagainya. Air tu boleh kita gunakan untuk bagi makanan kepada hayawan, dan air tu kita boleh gunakan untuk menyiram-nyiram tanaman. Dan golongan yang kedua ini adalah apa yang dimaksudkan kepada kita, iaitu satu golongan yang manusia, yang mana Allah Subhanahu Taala datangkan petunjuk dan ilmu melalui baginda Nabi Muhammad SAW, diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian manusia tu seorang satu golongan
tu dia ambil, tetapi dia tidak dapat menggunakan untuk diri dia, untuk menaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya sampaikan kepada orang lain. Orang lain yang boleh dapatkan manfaat daripada diri dia, daripada ilmu yang dia dapat tadi tu. Yang ni yang kita takut. Ustaz-ustaz cukup takut, kita sendiri pun cukup takut. Dengan sebab apa? Kalau kata ada ilmu tapi kita tidak mengamalkan ilmu tu, kita hanya curahkan kepada orang, maka dengan ilmu tu tidak menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'udzubillahi min zalik. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Yang ni perumpamaan yang terakhir yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada sebilangan golongan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang membawa hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan yang terakhir ini adalah golongan yang tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun daripada ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan kita yang ada pada hari ini adalah bukan tergolong daripada golongan yang ketiga ni. Dengan sebab apa? Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang mana mereka ini langsung tidak dapat manfaat dengan disebabkan turunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak dapat langsung manfaat, tak boleh ambil satu persatu pun daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'udzubillahi min zalik. Kita minta doa jauh daripada golongan yang ketiga ni. Maka perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutuskan dengannya. Yang ini adalah golongan yang pertama, dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan bagi golongan yang kedua, iaitu perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat darjatnya. Apabila dia ada ilmu tetapi dia hanya boleh bagi dekat orang, tetapi tidak dapat menaikkan ataupun meninggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang golongan yang ketiga, dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang telah diutuskan dengannya. Yang ni golongan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi langsung, dia tak dapat satu hapur pun daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan ni cukup teruk. Yang ni yang kita kata golongan yang dikatakan sebagai al-mankuku wal hayuni, kan, yang kita selalu duk sebut dah, golongan mangkuk hayun ni. Mana kata langsung tak boleh manfaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Abu Abdullah Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Dan ada setengah daripada sahabat Nabi dia mengatakan bahawa Nabi sebut dua jenis tanah yang sama seperti di atas, iaitu satu tanah yang berbentuk lembah yang dapat menampung air yang penuh, iaitu tanah yang boleh membagi manfaat kepada orang ramai. Dan ada juga salah satunya di antaranya padang Sahara yang datar, iaitu tanah yang tidak boleh langsung memberikan manfaat kepada orang lain. Padang Sahara mana ada nak tumbuh-tumbuhan? Tak ada. Kalau ada pun pokok kaktus nak boleh berapa, tuan-tuan, kan, makan berduri dan sebagainya. Maka benda tu tak boleh jadi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu satu hadis. Kadang-kadang orang tanya juga, dengan sebab apa ustaz sebelum baca kitab bawa hadis-hadis pilihan? Kita kadang-kadang kita bagi tahu kat mereka bahawasanya hadis-hadis yang kita pilih-pilih ni pun kita tengok juga mana yang perlu kita sampaikan dan yang mana yang tidak perlu kita sampaikan. Kadang-kadang yang kita duk kata lah, selalunya kalau kata ustaz main duk mengajar, sehari bila kata dia balik, kalau dia kata dia buat main dengan zaujah dia, isteri dia, tak ada masalah, anak-anak dia apa sekali, tak apa. Ni kadang-kadang dia balik, dia pergi seorang je, dia main masjid pergi seorang, sehari dia balik yang bini dia duk tanya dah, abang tadi pergi mengaji apa? Dia kata abang pergi mengaji ilmu agama. Yang tu yang dia boleh bagi tahu. Kat mana-mana pun dia kata abang mengaji ilmu agama. Betul lah, memanglah ada ustaz mai duk mengajar sini cara nak buat cakwetiau. Tak ada kan? Buat kuih lapis mana ada. Jadi kita kata kat depa bahawasanya kita bawa mai ni sekurang-kurangnya ada juga benda yang boleh mereka ambil, mereka simpan. Kemudian apabila mereka buka balik satu-satu ketika, ataupun apabila si isteri tanya kepada mereka, mereka boleh memberikan sedikit sebanyak daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung balik kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana yang masih lagi
Kitab ni yang mana yang kita tahu dia menceritakan tentang tubuh badan ataupun segala bentuk peribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab yang menceritakan tentang uban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke 41. Nah, betul kah 41? Baik. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن الشيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibnu Abbas berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta, qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Baik, hadis ni telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni sepupu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita tahu bahawasanya ada empat Al-Abadillah, 4 Abdullah yang mana yang menjadi sahabat-sahabat karib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorangnya iaitu Ibnu Abbas. Yang keduanya Abdullah Ibnu Umar. Yang Ibnu Abbas ni pun nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Yang kedua Abdullah Ibnu Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat Abdullah Ibnu Zubair. Empat Abdullah ni dia mempunyai kelebihan dia yang tersendiri. Dan antaranya Abdullah bin Abbas ni adalah salah seorang anak sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia ilmu yang boleh mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Dia dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan takwil-takwil yang lain daripada para sahabat. Yang tu kelebihan dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masa Abdullah bin Abbas ni kecil, pak saudara dia ni bukan sepupu dia ni Sayyidina Abbas pergi jumpa dengan Nabi, suruh Nabi baca doa kepada anak dia. Maka Nabi pun baca doa kepada anak dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dengan sebab tu dia pandai dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kalau jumpa dengan anak-anak yang baru lahir, kita disunatkan untuk baca doa tu. Adapun Abdullah bin Mas'ud ini dia masih lagi masyhur di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai mukri baca Al-Quran. Dia kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang kita tahu dia memang seorang yang baca Quran yang cukup baik, tapi dia suka dengar Abdullah bin Mas'ud. Ada yang sampai Abdullah bin Mas'ud baca di sisi dia sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata dia, kan teriak dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni kisah dia, antara kisah Abdullah bin Zubair ni, dia ni apabila waktu kecil dulu Nabi Muhammad SAW, mereka ni adalah pemuda-pemuda yang hidup sezaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dia bekam, apabila dapat darah bekam tu, Abdullah bin Zubair ni yang ambil darah bekam tu, Nabi suruh bagi tahu kat dia, tolong pitau darah bekam ni. Maka dia ambil, dia bawa pergi jauh-jauh, kemudian dia minum dengan darah Nabi Muhammad SAW. Dia mai saja Nabi tengok, nampak dia duduk senyum-senyum. Nabi tahu dah, kata dia ni bukan nak pergi buang ni, kan? Dia duduk senyum-senyum. Nabi tanya, mana darah tadi? Maka dia kata, aku telah minum. Dengan sebab tu Nabi Muhammad SAW sabda, dia kata, siapa-siapa yang pernah minum darah aku, maka dia adalah di antara orang yang akan tidak langsung kena dengan api neraka. Api neraka tak boleh nak makan dengan dia. Yang tu cara-cara tabaruk, kan? Dengan sebab tu kalau kita tengok banyak lagi sahabat-sahabat dan juga para tabi'in ini bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Tu pun ada juga satu golongan yang kata tak boleh nak tabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Tak boleh. Ada juga yang main dia kata, oh tak boleh, benda ni bid'ah. Sahabat-sahabat tak buat. Tak, ada sahabat-sahabat pakat buat. Ada yang Imam Abu Hanifah, dia ada 2 helai rambut.
kan, ada 2 helai rambut. Kadang-kadang dia suka celup dalam minuman dan dia minum. Dekat dia nak mati pun dia suruh tanam sekali dengan rambut Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid Ibn Walid yang selalu duk menang dalam peperangan, kan, kadang-kadang tu dia selalu, kalau dia ketua mana-mana peperangan, maka peperangan tu mereka akan menguasai, Islam akan menguasai peperangan itu. Kadang-kadang tu ada juga sahabat-sahabat yang tanya, dengan sebab apa hang boleh menang? Bagaimana strategi yang hang boleh menangkan, membuatkan orang Islam ni menang apabila bertempur dengan orang-orang musyrik ni? Maka Sayyidina Khalid Ibn Walid ni dia keluarkan 2 helai rambut dia daripada kain serban dia, 2 helai rambut Nabi Muhammad SAW ditunjuk dengan sebab, aku rasa dengan sebab 2 helai rambut Nabi Muhammad SAW ni lah yang menjadikan aku dan juga tentera-tentera aku dapat memenangi daripada tentera-tentera kaum musyrikin dan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kisah-kisah yang menyatakan bahawasanya kita ni boleh bertabaruk dengan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena biar retilah, kan. Kadang-kadang tu yalah, betul lah, kadang-kadang ada juga yang mereka buat main ayam celup tu. Kita kena tahu juga rambut baginda Nabi Muhammad ni kalau kata potong dia akan panjang, sebab dia tak mati. Yang tu kita kena tahu. Kalau kata yang bawa main tu betul-betul yang kita betul-betul yakin, maka kita ambil kesempatan tu. Tapi ada juga hal jenis yang lani, kadang-kadang tu kita tengok macam-macam tu, yang nak bertabaruk, nak buat yang ni ayam, kata-kata ayam celup rambut Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang jual sampai RM10 besar ni, kadang-kadang tu nak ambil apa, kan. Yang tu nampak sangat nak berniaga. Kadang-kadang tu tak apalah. Yang tu ada juga yang biasa jumpa, dia tulis ayam bacaan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam, bacaan 3000 juzuk ayat Al-Quran. Macam mana ni sampai 30? Ya Allah, kan ada juga. Tapi orang manusia ni, orang Malaysia kita ni, dia lagi tengok lagi banyak, yang ni kata boleh jumpa dengan Jibril terus, lagi yang tu dia nak beli. Lepas ni dia keluar habis semua minyak rambut, bedak 30 juzuk, habis benda-benda tu semua nak keluar, kan. Tapi kita tu yang kita kata, antara benda-benda yang nak boleh buat neraca kepada kita bagaimana? Dengan sebab kita mengaji, kan. Apabila kita mengaji, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan darjat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan angkat orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang diberi lagi daripada ilmu. Allah SWT tu dia bagi ilmu, maka dia akan angkat satu darajat kepada darajat yang lain. Dan yang keempatnya iaitu Abdullah Ibn Abbas, kan? Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair, dan satu lagi Abdullah Ibn Umar. Yang ni yang dikenali dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Abdullah Ibn Umar, anak Sayyidina Umar Ibn Khattab. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka Abu Bakar dia kata apa? Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kamu sudah beruban. Rasulullah SAW berkata pula, uban aku ini disebabkan oleh surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, dan juga An-Naba serta At-Takwir. Semua surah-surah yang kita cek, kita tengok rupa-rupanya surah-surah ni, bahwasanya surah-surah ni menceritakan tentang hari-hari berlakunya hari kiamat. Bagaimana keadaan bila berlakunya hari kiamat. Dalam surah Hud pun sama, Al-Waqi'ah pun sama, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan surah At-Takwir, semua menceritakan tentang hari-hari kiamat. Dengan sebab tu, kalau kata ada saja surah-surah yang mana yang menceritakan tentang berita-berita yang membawa berita tentang neraka jahanam dan juga hari-hari pengadilan ni, maka surah-surah itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dia rasa cepat tua. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW dia sebut, kamu, dia kata, wahai sahabat, dia kata kat sahabat dia, kamu semua tak tahu dengan apa yang aku tahu. Kalau kata kamu tahu satu je, sebahagian daripada kamu ni dia tahu dengan apa yang aku tahu, maka kamu ni tidak langsung akan habiskan daripada masa kamu ini dengan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu juga akan meninggalkan untuk bersatu dan berjima dengan isteri-isteri kamu. Ni hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata kalau kamu tahu kata bagaimana akan berlakunya hari kiamat nanti, kamu akan menangis dan hampa takkan melakukan jima dengan isteri hampa. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita akan takut dan kita akan rasa teruk apabila akan berlakunya hari kiamat ni. Kalau kita baca, kita cuba tadabbur ayat Al-Quran, kita akan jumpa bagaimana Allah SWT dia cerita satu persatu. Ada yang mana yang akan mengandung, yang akan tengah duk mengandung, dia gugurkan anak dia tu tanpa sedar.
Hari ni kalau nak gugur anak tu sambil duduk jalan tu, mesti dia sedang lagi kan. Jatuh ayam ketuban saja tu terus pergi hospital, hari ni dia boleh sedang. Tapi bila nak berlaku hari kiamat, Allah SWT sebut dia takkan sedang seorang perempuan tu apabila gugur daripada kandungan dia. Dia tak sedang. Bila masa anak keluar pun, duduk tengah lari-lari perut keluar pun, dia takkan sedang, dengan sebab takut dia kepada hari kiamat ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian kita tengok hadis yang seterusnya daripada Abu Juhaifah. Hadis qala haddatsana tu kat mana ni? Baik. قال حدثنا سفيان بن واكع قال حدثنا محمد بن بشار عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبني حود وأخواتها. Maka hadis yang sama cuma tarik datangnya daripada Abu Juhaifah. Maka dia mengatakan para sahabat telah menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah qad shibta, bahwasanya kamu ni sudah beruban wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, qashayyabatni hudun wa akhwatuha, maka aku ni, uban aku ini adalah disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengannya. Mana lagi wa akhwatuha Hud, maka yang tadi sebelum daripada kita baca hadis ni, hadis yang tadi telah menerangkan akhwatu Hud, iaitu daripada surah Al-Waqi'ah, surah Amma Yatasaalun ataupun surah An-Naba, surah Idza Syamsu Kuwirat dan juga surah Al-Mursalat. Surah-surah itulah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepat merasakan diri dia sebagai tua. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kata ada sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia datang. Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang kepada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia duduk, dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duk mengurut dia punya janggut dia. Dia urut janggut dia, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mereka pun menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata, wahai pesuruh Allah, wahai Nabiullah, bagaimana yang kami tengok kamu ni tuan ni, kamu wahai Rasulullah ni telah menjadi cepat tua. Kami tengok hari ni, kemarin kami tengok hang nampak muda lagi, tapi kebesokan harinya kami nampak hang tua. Bagaimana hari ni kami nampak hang tua sikit? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk, lalu dia pun menangis, keluar menitih air mata dia. Lalu dia pun katakan bahwasanya surah-surah yang tadi, surah Hud wa akhawatuha, surah Wal-Waqi'ah, Idza Syamsu Kuwirat, Amma Yatasaalun, dan adik-adik dia surah Al-Mursalat, dan surah-surah yang menceritakan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, balasan kepada baik dan buruk ni. Maka benda-benda ini yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama orang yang tua. Dia rasa dia cepat tua dengan sebab surah-surah ni. Apabila baca saja surah-surah ni, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan menjadikan dia ni cepat tumbuh uban. Dengan sebab tu kalau kita tengok dalam satu kisah, Al-Alamah Zamakhsyari dia pernah bermimpi, iaitu dia pernah melihat seseorang pada zaman dia. Al-Alamah Zamakhsyari ni dia kata pada zaman dia tu ada seorang tu, dia tengok pada siang dia, orang tu rambut masih lagi hitam, kurang lagi rambut dia, tak nampak beruban sangat. Pada malam hari tiba-tiba dia tengok, pada malam hari tu kawan ni balik pergi tidur, maka keesokan hari dia Al-Alamah Zamakhsyari ni tengok orang yang tadi rambut dia kemarin warna hitam, kemudian besok hari dia rambut dia menjadi warna putih. Dengan sebab apa? Dia pun bertanya kepada sahabat dia ni, sebab apa yang kemarin aku tengok rambut aku masih hitam dan hari ni tiba-tiba dah jadi putih? Maka kawan dia kata, aku semalam masa aku duduk tidur, aku bermimpi dengan pandangan-pandangan yang menggerunkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menceritakan bagaimana benda-benda yang berlaku seperti mana yang aku baca dalam ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana tentang hari-hari kiamat. Maka aku dapat mimpi yang seumpama itu dalam mimpi aku semalam, dan dengan sebab itulah apabila aku bangun pada pagi ini, aku tengok rambut aku ni dah menjadi uban. Kita tuan-tuan macam mana kan? Kadang-kadang tu
Kadang-kadang tu ada yang sebilangan kita yang rambut uban pun dia kira nak pergi ni dah kan, nak pergi celup warna hitam balik, nak bagi jadi putih, nak bagi jadi apa, jadi hitam balik. Kadang-kadang dengan sebab tu sebelum ni yang kita dah baca bab uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, kita pun tahu bahwasanya cabut uban itu adalah hukum dia makruh. Nabi pun sebut la tantantu asyaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah, dan janganlah kamu ni mencabut uban kerana fa innahu nurun yaumal qiyamah, dia akan menjadikan nur, cahaya pada yaumul qiyamah. Dan uban itulah sebenarnya tanda-tanda kita untuk menjengah dan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak uban, lagi sebab itulah kita kena fikir bahawasanya kita ni dah di mamah umur, kita nak dekat dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang hak celup uban ni kira dia nak jadi muda lah. Cuma ada beberapa tempat saja dan beberapa suasana yang boleh untuk kita kalau nak celup rambut kita. Antara dia disunatkan apabila kalau kita ni nak berperang. Masa tu tak apa. Kalau kata nak perang tu pun kalau kita nak celup dengan warna selain daripada warna hitam. Warna hitam ulama terang-terang kata larang, tak boleh nak warna hitam. Nak warna lain, warna perang ke, ataupun celup warna buat rambut warna apa, macam bendera Malaysia tu kan, warna-warni macam tu. Tu tapi tak boleh lah nah tuan-tuan kan. Warna yang warna merah yang celup dengan inai ada. Lepas ni kita akan jumpa pula tentang babu majaa fi khitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah ada mewarnakan rambut dia ataupun tak. Lepas ni kita baca tu dan kita tengok hukum makam dia kan, sama ada boleh ataupun tak. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-43. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Shu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Amir an Iyad bin Luqais al-Ajali an Abi Rumsah an Abi Rimsah at-Taimi tayammum ar-ribaq qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه شيبا قد علاه شيب. Yang tu syazaibu tu rasa silap apa tu kitab tu. Qad alahu shaybu wa shaybuhu ahmar. Baik, hadis ni dia kata apa? Bahwasanya aku berkata kepada anakku, inilah Nabi Allah, selawat dan salam ke atasnya. Beliau memakai pakaian berwarna hijau, rambutnya sudah beruban dan ubannya berwarna merah. Maka kalau kita tengok daripada hadis ni, maka ulama keluarkan apa tu pengajaran daripada hadis ni. Seseorang itu bagi kita disunatkan untuk kita apabila ada anak-anak kecil, maka bawa jumpa dengan tuan-tuan guru alim ulama untuk membaca dan membaca doa, untuk membaca doa ke atas kita, untuk mendoakan kepada anak kita. Sahabat-sahabat dulu kalau ada anak-anak dia yang kecil, dia akan ambil, dia akan bawa pergi jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sahabat dia Abi Rimsah ni, dia pergi dengan anak dia bagi jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada anak dia, inilah Nabi Allah, maka selawat dan salam ke atasnya. Dengan sebab itulah kita ni kena selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana yang banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan antara ada ulama-ulama kata kalau boleh baca sehari 10,000 selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kata 7,000, maka kebanyakannya mereka ini dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kalau kita tengok dalam syarah kitab ni, kita akan jumpa bab sama ada boleh tak kita ni berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan bermimpi, dan boleh tak kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita sedar. Adakah tak pendapat-pendapat ulama yang menyatakan bahawa boleh tak kita ni jumpa dengan Nabi dalam keadaan kita sedar, dan boleh tak kita jumpa dengan Nabi dalam keadaan kita ni mimpi. Mimpi jumhur ulama kata semua boleh. Adapun dalam waktu sedar,
kalau kita nak boleh berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ikhtilaf ulama dan setengah pendapat kata boleh dan sebahagian besar kata tak boleh dalam keadaan hidup. Tu pun ada yang kata depa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak boleh nak pertikaikan kepada mereka dengan sebab ada juga pandangan-pandangan ulama menyatakan bahawa kita boleh berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sama-sama hidup. Dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mati hanya jasad dia, tetapi ruh dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam mimpi tu biasa ramai dah yang pernah bertemu. Kita ya bila nak bertemu dalam mimpi. Bagaimana kita nak bertemu dalam mimpi ni dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kata dalam hidup kita dapat bertemu sekali pun sudah cukuplah dengan ilmu dengan umur yang kita didapat, yang ada pada kita semasa duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, padan dah kalau kita boleh jumpa dengan baginda Nabi Muhammad dalam tidur kita, dalam mimpi kita boleh berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka benda-benda tu kita kena cari dan kita kena tengok, selidik. Banyak kitab-kitab yang menyatakan bagaimana cara-cara dan cara-cara para salafus soleh, para alim ulama. Depa ni amal-amalan depa yang boleh membuatkan mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling asah, yang paling jumhur ataupun kebanyakan majoriti ulama kata, perbanyakkan kita punya selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang bertemu kita dalam mimpi-mimpi kita. Banyakkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita tengok hadis yang ke-44 daripada Simak bin Harb qala hadatsana Ahmad bin Muni' qala hadatsana Suraj bin Nu'man akhbarana Hammad bin Salma an Simak bin Harb qala qila li Jabir an Samrah akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaybun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sya'aratun fi mafruqi. Boleh baca dengan mafruqi dan boleh baca dengan mafriqi. Fi mafriqi ra'sihi dan mafruqi ra'sihi idza addahana warahunna duhna. Dan dia kata Simak bin Harb, dia mengatakan bahwasanya adakah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai uban. Simak bin Harb ni dia ada seorang daripada sahabat, dia bertanyakan kepada Jabir bin Samurah, adakah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai uban? Maka Jabir bin Samurah menjawab, di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada uban kecuali beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup minyak apabila beliau memakai minyak tu. Dalam hadis ni bahwasanya Jabir bin Samurah dia kata rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak banyak uban, melainkan hanya ada di belahan daun rambut ni. Orang panggil apa? Orang panggil apa sini? Apa dia kilah apa orang panggil? Pilis apa? Pelipis ke atas ni? Yang kawasan yang tak ada rambut ni. Maka kawasan tu saja yang Jabir bin Samurah kata rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada uban di kawasan-kawasan ni saja. Yang ada lah kan, yang ada atas ni yang tak tumbuh rambut ni. Maka rambut Nabi pun di kawasan tu saja. Jabir sebut. Kawasan lain tak ada. Dengan sebab tu kalau kita tengok daripada awal lagi bahwasanya rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, uban yang ada pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak lebih daripada 20 lebih. Kebanyakan jumhur ulama kata tak lebih daripada 20. Dengan sebab itu ada yang 19, ada kata 18, 17 itu biasa. Dan yang paling tinggi sekali pun 20 uban pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni rasa dia punya dah sampai dah kot kan. Duk tutup buka ni kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pun dah sampai stesen besar. Insya-Allah lepas ni kita akan tengok babu majaa fi khidhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad sallallahu
SAW ni, dia ni adakah pernah memakai mencelup rambut dia dengan perwarna kan, ataupun dia pakai dengan inai di atas rambut dia ataupun tak pernah. Dan juga kita akan tengok apakah hukum-hukum di sisi ulama, boleh tak kita ni mewarnakan rambut kita, adakah harus haram ataupun hukumnya makruh. Kita akan tengok, kita akan jumpa pada perjumpaan yang berikutnya insya-Allah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata, minta maaf. Dan ada kesalahan daripada diri anda sendiri, dan segala kebaikannya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa ansuril mujahidin. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma kashif 'anna jami'al muslimin minal bala'i wal waba'i wal fitnati ma la yashu ghairuh wa ahlik الإسلام من الكفرة والفجرة والملحدين والإسرائيليين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رحمن، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.